Didik TV KPM. Kita akan teruskan untuk soalan kita. Okey, yang ni. Okey, Encik Tan bercadang untuk mengecat bahagian bumbung garaj keretanya dan raja di sebelah ni ialah lakaran pandangan hadapanlah garaj dia. Okey, jadi dekat situ dia minta dia mendapati panjang kayu di satu bahagian bumbung lebih panjang daripada kayu di bahagian bumbung satu lagi. Jadi kita boleh nampaklah yang ni lebih panjang daripada yang sini. Okey. Jadi soalan A. Hitung panjang kayu pada bahagian bumbung yang lebih panjang dan jarak di antara kedua-dua dinding garaj. Maknanya dia suruh kita kira berapa panjang kayu ni yang lebih panjang pada satu bahagian. Kemudian dia nak kita kira jarak dia ni. Berapa jarak dia. Okey, jadi untuk soalan B. Berapakah luas bahagian hadapan bumbung garaj berbentuk segitiga dalam meter persegi yang dicat oleh Encik Tan. Jadi dia nak pula lepas tu luas garaj tersebut segitiga. Jadi yang pertama kita tengok dulu macam mana nak selesaikan soalan A. Jadi ini adalah soalan A. Okey, jadi kalau Mira tengok dekat sini, petua apa yang kita boleh gunakan? Murid-murid rasa petua apa? Kerana kita sudah ada sudut, cikgu. Jadi menggunakan petua sinus. Tadi sebab kita sebut dua sisi, satu sudut. Okey, tapi sekarang kalau ada dua sudut dan ada satu sisi yang bertentang pun kita boleh gunakan petua sinus. Sebab syarat dia mesti ada bertentang dia lah. Jadi sini. Sebab kita nak dapatkan nilai dekat sini kan? Betul. Okey, jadi kita gantikan dia dalam petua sinus. Kemudian kita akan dapatlah dia punya bahagian panjang bumbung tersebut. Jadi berapa jawapan dia? Jawapannya ialah 7.967 meter, cikgu. Okey, kita semak betul ke tidak. Jadi kita gantikan semua maklumat yang diberi. Okey, kemudian kita selesaikan dan kita dapat jawapan dia. Jawapannya adalah 7.967 meter. Betul, Mira. Jadi kita dah dapatlah panjang sisi ini. Jadi bolehlah kita jawab soalan seterusnya. Jadi soalan seterusnya dia minta apa? Jarak untuk garaj tersebut, dinding dia. Jadi kalau Mira tengok kat sini, Mira rasa petua apa kita nak guna? Sebab sini kita dah tahu dah nilai dia adalah 7.967. Jadi Mira akan menggunakan petua kosinus, cikgu. Okey. Kalau nak gunakan petua kosinus untuk cari nilai ni, apa yang pertama sekali Mira kena buat? Mira kena cari sudut terlebih dahulu. Bagus. So sudut. Macam mana nak dapatkan sudut? Cara untuk mendapatkan sudut ialah dengan tolak 180 darjah tolak kedua-dua sudut yang telah diberikan. Betul. Jadi kita akan dapatlah sudut dekat dalam tu iaitu kita tengok yang kaedah pertama tadi. Ya. Okay. Kita akan dapat 100. Jadi kita dah dapat 100. Okey, seterusnya? Seterusnya, Mira akan menggunakan formula dari petua kosinus. Mira akan masukkan sahaja. Mira akan masukkan dengan menggantikan 5.2 meter kuasa 2 tambah 7.967 kuasa 2. Mira akan tolak 2 dalam kurungan 5.2 7.967 cos 10 darjah. 100 darjah. 100 darjah. Okey, betul. 100 darjah. Okey, jadi kita akan kira kita dapatlah 10.24 meter. Okey, jadi ini adalah kaedah satu kalau Mira nampak saya tulis. Jadi apa kaedah kedua yang kita boleh gunakan? Kaedah kedua, cikgu. Kalau Mira nampak ada sisi dia ada bagi, ada sudut. Jadi kita boleh guna petua apa lagi satu? Petua sinus. Ya, kita boleh guna petua sinus juga ya murid-murid, sebabnya kita dah ada dah. Jadi nilai kat sini murid-murid boleh nampak sudut bertentang dia dan murid-murid boleh pilih salah satu sudut sama ada B atau C untuk dijadikan pasangan untuk petua sinus. Jadi kita boleh tengok macam mana untuk kaedah kedua. Baik. Jadi kita gantikan sahaja. Macam dekat sini saya ambil untuk sudut 30 darjah. Jadi dia punya sisi panjang dia adalah 5.2 meter. Baik. Jadi jawapan yang kita dapat sama iaitu 10.24 meter. Jadi dia banyak kaedah. Jadi jangan terikat dengan kosinus ataupun sinus. Tapi murid boleh tengok yang mana yang sesuai untuk murid jawab. Yang mana nampak dulu. Baiklah. Okey, jadi kita teruskan untuk soalan B.
Okey, soalan B dia minta, berapakah luas bahagian hadapan bumbung garaj berbentuk segitiga dalam meter persegi yang dicat oleh Encik Tan? Soalan untuk luas. Apa kita nak guna? Soalan untuk luas, Mira akan gunakan formula luas, cikgu. Okey, formula luas. Okey, jadi kita akan tengok penggantian untuk formula luas tersebut. Okey, kita akan gunakan. Okey, sama juga ada satu kaedah. Okey, apa dia punya formula? Formula untuk luas, 1/2 darab dengan BC, C dan juga darab dengan A. Betul. Jadi kita gantikan semua maklumat yang dia bagi. So lepas dah gantikan, kita kira. Jadi kita dapatlah luas tersebut iaitu 20.40 meter persegi. Jadi kalau nampak dekat sini, ini adalah kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kita boleh gunakan rumus Heron. Heron. Jadi untuk gunakan rumus Heron, syarat dia kena ada 3 sisi. Jadi kita dah dapat dah 3 sisi. 1, 2 dan juga 3. So kita gantikan untuk dapatkan S dahulu. Lepas tu baru kita gantikan dalam rumus luas dia. Rumus luas dia adalah apa tu, Mira? Cuba baca. Rumus untuk luas dia ialah S darab dengan S tolak A tutup kurungan. Kemudian darab dengan S tolak B tutup kurungan, darab dengan S tolak C tutup kurungan dan jangan lupa ada square root. Betul. Macam cikgu Ita tekankan tadi. Ada square root. Hampir saya ingat Mira lupa tadi. Ada square root. Okay, betul ada square root. Jadi kita tengok macam mana pergantian dia. Okey. Jadi rumus Heron, kita cari dulu S. Sebab untuk Heron mesti cari S dulu. Jadi bila dah dapat S iaitu 11.7035 meter. Jadi gantikan dalam rumus luas yang tadi Mira sebut. Okey, lepas kita dah gantikan semuanya, kita boleh tekan je kalkulator untuk kira. Jadi jawapan dia adalah 20.40 meter persegi. Jadi sama, walaupun kaedah 1 dengan kaedah 2, cuma cara pengiraan tu je yang berbeza. Betul tu. Kalau Mira tengok macam ni, Mira rasa yang lebih mudahnya dengan menggunakan rumus Heron. Ini pada pendapat Mira. Okey, betul. Mungkin bergantung kepada keselesaan murid Betul. lah. Bergantung sama ada dia suka sama ada luas segitiga ataupun Heron. Baiklah cikgu. Jadi macam mana cikgu, jawapannya betul semua? Betul. Baiklah. Sedikit rumusan daripada cikgu Ita tentang apa yang kita telah pelajari dari awal kelas hinggalah ke penghujung. Okey, baiklah. Jadi hari ini kita dah belajar ada 4 petua, ada 2 petua dan juga ada 2 rumus untuk luas. Jadi petua murid-murid kena pandai bezakan sama ada nak guna petua sinus atau kosinus dengan syarat petua sinus dia kena ada 2 sisi dan 1 sudut tidak terkandung. Kemudian petua kosinus dia kena ada 2 sisi, 1 sudut kandung atau 3 sisi diberi. Dan untuk luas pula, ada 2 juga. Satu menggunakan rumus Heron yang mana murid-murid kena cari dulu S. Kemudian baru boleh gantikan dalam formula luas. Dan satu lagi adalah luas segitiga yang kita gunakan iaitu 1/2 BC sin A. Jadi itu saja untuk kita belajar hari ini. Aplikasi menggunakan petua sinus, petua kosinus dan juga luas segitiga. Itu dia cikgu. Dan macam mana cikgu prestasi keseluruhan Mira pada hari ini selaku anak murid cikgu? Okey, alhamdulillah prestasi Mira sangat memberangsangkan. Okey, sebabnya Mira dapat menguasai semua yang diajar. Berulang kali saya tanya petua sinus dan kosinus pun Mira boleh jawab. Alhamdulillah. Diharapkan murid-murid dekat rumah pun sama-sama juga dapat ilmu yang cikgu Ita terangkan pada hari ini. Dan cikgu, kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan tersebut? Okey, murid-murid bolehlah tengok pada portal Delima sumberku. Baiklah. Seperti yang kawan-kawan lihat di kaca TV anda, ada laman yang telah diteterakan. Jadi jangan lupa untuk layari laman sesawan berikut. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ita. Didik TV KPM